Assalamualaikum dan selamat datang kepada Tuan Penceramah kita, Encik Amiruddin Ahmad daripada Growth Tribe Solution, dan juga kepada semua pelajar semester 4 Jabatan Elektrik daripada kelas DET 4A dan juga DET 4B. So kita mulakan dulu session kita dengan umul kita Al-Fatihah. Okey, kita sama-sama baca dan sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita dan semua guru-guru kita serta orang-orang yang kita sayang. Okey, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Dan sebelum kita mula, saya lagi sekali ucapkan selamat datang kepada Tuan Amiruddin, dan mohon semua pelajar untuk refer pada chat untuk register. Okay, untuk sesi pagi ni kita akan dapat perkongsian daripada Tuan Amiruddin Ahmad mengenai live selling strategy. So beliau ni sekarang ni banyak program-program, termasuk juga ramai artis-artis yang mengambil consultation daripada kita punya tuan penceramah ni. So dia pun ada, beliau juga ada program-program TV. So mungkin saya akan minta Tuan Amiruddin lah untuk memperkenalkan diri, bagi sedikit background sebelum kita mulakan session. Okay, dengan segala hormatnya saya jemput Tuan Amiruddin Ahmad untuk memulakan sesi perkongsian pada pagi ini. Dipersilakan, dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, pelajar boleh buka mic, boleh jawab salam tu, boleh interaction, okey? Waalaikumsalam. Macam baru bangun tidur je semua ni. Jangan risau, saya juga seperti anda suatu ketika dahulu. Semangat. Semangatlah. Okey, so first kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Maisyarah kerana jemput saya pada pagi ini untuk share tentang kaedah untuk nak buat live selling strategy. Saya pun semalam baru saja selesai orang kata bersama dengan salah seorang orang kata artis veteran lah, artis veteran. Kalau mana yang biasa tengok drama Mak Chun, drama Mak Chun yang dalam bahasa utara tu, so dia ada satu platform dinamakan Mak Chun Mart. So di mana dijual produk-produk runcit lah basically dekat Shopee, dekat dia punya channel dia sendiri. Kalau you all search dia, nama artis ni adalah Erma Fatimah. So semalam saya boleh kata hampir seharian di tempat dia, bantu dia untuk buat pelancaran produk menggunakan kaedah live. So dia menjual secara live. Ramai orang kata bila artis ni mudah menjual, tak. Okay, so dia ada cabaran-cabaran dia. Alright, so kejap, saya nak cerita sikit je tentang saya punya background, lepas tu saya terus share tentang macam mana kita nak buat live ya. Okey, saya share kejap kat sini. Okey, right. Nampak skrin saya? Nampak Encik. Okey, alright. Nampak Encik. Okey. So sikit pengenalan diri. Nama saya Amiruddin Ahmad. So dalam dunia online saya ni lebih di orang kata ada di Facebook lah. Okey.
saya brandkan, saya jenamakan diri saya sebagai Uncle Tiger. So kebiasaannya orang panggil saya Uncle sahaja, walaupun muka nampak mungkin dah tua, tapi masih lagi dia tua sikit pada korang semua lah. Okay, so dan ini saya merupakan apa orang kata bekas Head of Engineering untuk Vodafone Global. So biasa dengar kalau biasa dengar Vodafone ni zaman-zaman dulu di Malaysia dia Vodafone BlackBerry. Kalau biasa tengok F1 apa semua tu tu Vodafone. So, zaman-zaman dulu dia biasa juga sponsor ni Manchester United. So dia macam telco macam Maxis, macam Celcom, cuma dia di peringkat global lah. So dia merupakan salah satu telco terbesar dunia. Dan saya berpeluang untuk kerja selama lebih kurang dalam 15 tahun bersama Vodafone. Saya travel ke mata dunia, di UK, di Europe, Australia, New Zealand, dan pada tahun 2013 hingga 2015 saya final punya orang kata projek lah, beberapa projek di tanah Arab. So Qatar, Kuwait, Jordan, Arab Saudi, semua saya rejak. So bila saya dah puas lah bekerja dengan travel ni, saya nak duduk rumah, duduk rumah, relax-relax lah orang kata kan. Kalau tidak dulu zaman saya agak intensif travel lah. So boleh kata setiap 2 bulan saya travel ke mata dunia. So yang saya difahamkan dalam ni pun course engineering Course engineering. Course engineering apa tu? Electric. So elektrik pun boleh sebenarnya. Dia basically saya background saya engineering juga, tapi engineering dalam dunia IT lah. Okay, so software engineering. So kalau kata elektrik dan sebagainya, masih ada peluang. Masa depan tu sangat cerah sebenarnya. Cumanya kita nak kena orang kata pandai mencari peluang lah. Macam saya dulu pun saya bermula dari bila habis belajar dulu, saya mula bekerja. Orang kata kerja biasa-biasa. Gaji berapa time tu pun kan sekarang ni isu gaji 1,200 orang mengamuk kan. So saya time dulu gaji berapa pun saya terima sahaja pasal saya nak dapatkan pengalaman, dan daripada situ saya lompat teruslah mencari peluang-peluang dalam dan juga luar negara. So rezeki saya dapat peluang untuk bekerja dengan Vodafone, dapat travel mata dunia. So something yang orang kata jika berpeluang, okay, orang kata banyak pengalaman, jauh berjalan, luas pemandangan kan. So itu yang you boleh orang kata tanam cita-cita tu untuk nak dapatkan orang kata pergi travel lah, company bayar apa semua, makan minum, right. Dan ni just nak tunjuk ni last assignment saya masa di Qatar. So itu ada Qatar Science and Technology Park. So saya under Vodafone, di-assign ke Vodafone Qatar time tu. So kat situ saya dalam lebih kurang dalam 2 tahun kot. Tapi daripada situ juga saya travel ke mata dunia lah. Okay, quickly lagi, ini partner saya. So mungkin ramai yang tak kenal, nama dia Akif Azizan. Dia merupakan orang kata jutawan muda, jutawan muda. So dia time masa umur 27, 28 macam tu dia dah millionaire dah. Okay, so dia merupakan partner saya, dan nama dia Akif Azizan, merupakan seorang copywriter. So dia ni bab tulis saya iklan apa semua memang dia buat lah. Okay, dan ada 19 produk 6 negara. Kalau biasa dengar tentang Facebook Ads, tentang Google AdWords, tentang native ads dan sebagainya. So ni basically iklan berbayar lah. So macam Akif ni dia biasa menguruskan perbelanjaan iklan sebanyak 8 juta setahun. So benda macam inilah kami macam saya daripada dunia corporate dan Akif daripada dunia orang kata usahawan dan sebagainya. So kami gabungkan pengalaman kami untuk menubuhkan satu orang kata akademi lah, nama dia Academy Wire. So Academy Wire ni macam nak belajar-belajar macam mana nak berniaga online apa semua. So itulah kami. Okay, dan Hack Launch merupakan salah satu program kami. Program ni bagaimana membuat pelancaran produk dalam masa yang sangat singkat. So saya faham mungkin you all belum lagi sampai tahap ni, we just nak share. Dan kami juga ada produk-produk fizikal lain yang kami jual. So ni just tunjuk salah satu contoh. Order Instant ni merupakan platform jual tudung, jual kaftan ataupun baju kelawar. Okay.
Dan ni pun kami ada juga, kami ada juga jual produk makanan. Jadi pasal apa orang kata kami nak experience menjual produk-produk retail ni. So kami tunjukkan benda tu lah. Okay, ni just nak tunjuk itulah. Okay, ni kami juga pernah ambil tudung Merdeka kat Jalan Masjid India dan kami repackage balik dan kami buat dia kalau tengok di Shopee, di Lazada, especially di Shopee, tudung Merdeka ni orang buang harga RM7, RM8, tapi kami repackage balik, kami buat cantik-cantik dan boleh dijual pada harga RM89 selai. Beza kan? Orang buang harga kat Shopee tapi kami lawan arus. Kami nak cuba juga berjaya juga jual pada harga RM89 dan boleh kata hampir 90% pelanggan pembeli tudung adalah lelaki. Ini bukan yang tu tapi suami-suami orang lah beli untuk isteri. Okey. Okay, apa lagi saya nak tunjuk? Okey, ni sikit lagi lah. Okey. Saya dengan Akif juga kita orang pernah attend conference di Bangkok time tu. Dipanggil Affiliate World Conference. Kat situ memang kata seluruh dunia berkumpul kat situ dan time tu saya dengan Akif apa orang kata try untuk nak buat launch ni tadi, pelancaran produk ni daripada Bangkok tapi untuk pasaran Malaysia. So kami 100% buat benda tu kat sana. So kami susun lah benda ni, benda yang last minute. It's all about taking action. Okay. So yang the best part, flight kami balik pukul 7.30 malam. Kami launch ataupun kami lancarkan produk kami itu pada pukul 8 malam dan kami hanya tiba di KLIA pada pukul 8.30 malam. Lebih kurang macam tu lah, 8.30, 8.45 macam tu lah. Tapi bayangkan pukul 8 tu time waktu pelancaran kami berada di udara lah. Dan again kami suka buat kerja-kerja yang apa orang kata orang kata tak boleh. Kat situlah kami akan try sampai boleh. So bila kami buat macam ni, apa berlaku dah pukul 8 malam kami run automation lah. So dia automatic post kat Facebook, post kat Instagram lah, apa benda apa semua tu. Dan bila balik kalau tengok ni pada tahun 2019 kami sampai je pukul 8.40, 8.30, 8.40 macam tu. Okey, so ini jumlah yang kami dapat collect lah. So itu total pada malam tu. So 31,000. Okey lah. Produk pun produk yang orang tak pernah tak terkenal pun, cuma kami just susun dia punya kaedah-kaedah dia untuk nak dapatkan benda ni lah. Okey, so itu je sebut sikit tentang diri saya dan juga tim saya. Okey, kejap saya balik. Okey, so untuk live ni, saya ada juga saya bantu orang, ada juga yang saya buat live stream in terms of orang kata untuk close sale, untuk nak buat jualan, untuk terus buat sales. Okay, so tapi sebenarnya ada beberapa step yang kita perlu lalui. So first kali kita kena faham apakah tujuan kita nak buat live tu. Okay, so make sure bila sebelum you all nak buat live, tulis dulu apakah matlamat utama. Matlamat utama contoh nak jual handsock, nak jual casing phone ke, nak jual produk makanan ke apa ke. So first kali make sure you dah set matlamat dan berapakah sasaran you, berapakah target you. Memang of course bila sebut tentang target ni ramai cakap kata aku tak tahu nak tulis matlamat berapa. Letak je dulu. Pasal at least adalah matlamat orang kata adalah matlamat untuk nak buat live tu kan. Kalau tidak tak apalah. Selalu orang kita ni bila sales ni tak apalah, tengoklah kalau ada rezeki tu adalah. Okay. So dia try lah, lepas tu bila tak dapat dia pun tak apalah, bukan rezeki aku hari ni. Mungkin aku cuba besok. So at least bila kita ada matlamat, contohlah saya nak buat jualan RM2,000 yang pertama. So kalau RM2,000 bahagi dengan you punya harga produk dan sebagainya, mungkin dia boleh jadi 20 unit, 50 unit. So at least you ada target. Okay, right. So tetapkan matlamat dan nombor 2, kita kena tetapkan platform. Okay, kejap saya buka saya punya iPad. Sambil-sambil itu kita tulis lah. Okay. iPad. Okay. Alright, so dia first kali, okay, yang first tadi saya kata, okay, matlamat kan. So saya tulis dulu. Okay, nombor 1,
Tetapkan matlamat. Matlamat. Okay, saya tulis dekat sini. Okay. So nombor 2, okay, kita kena pilih kita punya platform. Okay. So ada pelbagai platform kat luar sana. Okay. So saya tulis kat sini platform. Okay. Ada sangat banyak platform live dekat luar sana. So mungkin saya bagi masa lebih kurang dalam 30 saat, ya 1 minit. Mungkin boleh tulis kat ruangan chat tu, apakah platform live yang you all perasan ataupun tahu. Cuba tulis. Cuba komen. Tulis kat ruangan komen. Instagram, yes, ada Instagram lagi. Apa lagi? Ada banyak sebenarnya. Cuma Facebook. Facebook, okey. TikTok, yes. Lazada ada live. Boleh jadi Lazada ada live. Okey, good. Lagi apa lagi? Tadi pun saya sebut yang masa awal tadi. Shopee, yes. Okey. So dia sebenarnya platform ni ada banyak. Okey. Contoh saya list secara random kat sini. So kita ada apa? Kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada Instagram, kita ada TikTok. Okey, ini yang orang nampak. Kita ada Shopee. Okey, kita ada Shopee. So kita ada apa lagi? Kita ada YouTube juga. YouTube juga boleh live. Okey, YouTube juga boleh live. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada kita boleh buat Zoom yang macam ni. Kita invite orang untuk join Zoom kita boleh buat secara live. Okey, lepas tu of course lah lagi satu ialah masuk TV. Masuk TV macam kalau you tengok rancangan Go Shop lah, CG Wow Shop lah. Itu semua orang kata platform-platform yang yang ada lah. So kalau kat Malaysia ni kebiasaannya dia popular dengan Facebook, Instagram, dan juga Shopee, dan latest ni semenjak orang kata beberapa bulan ni ataupun hampir setahun ni TikTok lah, TikTok baru enable yang live tu. Okay, so platform ada banyak. Okay, so you boleh pilih salah satu. Okay, so ataupun pilih beberapa kombinasi. Kalau tengok orang kata ada setengah orang live kan, dia ada banyak-banyak phone. Satu untuk Instagram, satu untuk macam semalam pun ada satu untuk Instagram, ada satu untuk IG dan sebagainya, IG pula, Facebook, ada satu pula untuk TikTok. So kalau you tengok, kalau you buka, you search kat YouTube kan, live kan, di China, dia orang kat sana lagi lah punya banyak social media. So ada berlambak-lambak phone untuk dia orang live untuk buat jualan. Okay, so ada juga software, ada juga beberapa software yang you boleh gunakan di mana you live satu je, okey, dekat daripada satu kamera, tapi dia boleh pergi ke multiple channel lah. So dia boleh pergi ke Facebook, Instagram, apa semua. So again, ini kita bercerita tentang platform. So pilih je. Kalau saya bagi permulaan, you boleh pilih je mana yang you familiar lah, yang tahu pakai dan sebagainya. Just pakai je dulu satu. Tak risau pun. Mungkin ada setengah orang kata, TikTok saya tak ramai follower, ataupun mungkin kata IG saya pun tak ramai follower. Tak kisah, pilih je satu platform sahaja dulu. Okay, right. So itu di bahagian platform. Okay, so masa bila kita dah ada matlamat, kita dah ada platform, so sekarang ni kita nak bina perjalanan dia. Macam mana kita nak buat orang kata live yang efektif. Ramai orang bila dia nak buat live tu, dia buka, dia start live, dia sembang je lah apa benda yang dia nak jual kan. So dia tak salah, cuma dia kurang prepare lah. So macam saya suka dalam kaedah yang dipanggil fasa, 3 fasa lah, ataupun phase approach. So saya ada tiga fasa yang saya selalu bina apabila saya nak buat live, untuk make sure live tu ada audience dia, dan orang bersedia, dan orang pun tahu, orang pun tak sabar nak tengok live tu. Okay, right. So kita dah ada platform, dan sekarang ni saya nak cerita tentang fasa. So nombor 3 ni saya nak cerita tentang fasa. So saya nak kena lukis sikit. Okay. Okay. So dia sebenarnya ada 3 fasa. Saya letak kat sini lah. Ada 3 fasa. Fasa pertama adalah
fasa yang saya panggil pre-live. Okay, so masa fasa pre-live ni tadi, sekarang ni, fasa pre-live ni dia belum live lah kan. Dia fasa sebelum live tu. Ramai orang yang tak buat benda ni. Macam saya cakap tadi, ada setengah orang dia bantai je, dia rasa dia nak live, dia live lah. Kadang live tu dia konten suka-suka, dia tak salah. Cuma kalau you tetapkan matlamat you nak menjual something, so of course dia kena ada you kena bina lah daripada awal. Kebiasaannya masa pre-live ni saya akan buat minimum apa yang saya akan buat, saya tulis nota kat sini 24 jam sebelum. Okay, so dalam masa 24 jam sebelum, apa yang saya akan buat adalah, biasa dalam fasa pre-live saya akan buat poster satu, lepas tu saya akan wawarkan ke seluruh platform yang saya ada. So contoh kalau kata saya nak live di Facebook, contohnya saya ada platform tu, saya nak gunakan Facebook, saya akan bagi tahu, buat satu poster dan bagi tahu semua orang yang saya kenal ataupun di social media saya, di Instagram ke, di TikTok ke apa ke, nak bagi tahu bahawa saya bakal buat live pada besoknya, ni bisa 24 jam sebelum kan. Saya akan bagi tahu tarikh, masa dan juga platform. Okey, so 24 jam sebelum tu dah bagi tahu dah tarikh, masa dan platform. Dekat poster tu nak letak apa? So dekat poster tu saya terus letak contoh, ada jualan combo, contoh jualan combo, ataupun ada hadiah misteri bakal menanti anda. So benda-benda yang catchy tu sikit. So you tunjuklah apa saja yang you jual dan you bagi tahu, kata ada cabutan bertuah ke, ada apa ke, so akan berlaku di dalam live ni. Okay, so itu 24 jam sebelum buat je satu poster dan you post lah. Okay, so bila you dah settle tentang benda tu, you kena tengok pula ada tak orang yang berminat, ada tak orang yang komen. So apabila you buat posting, jangan lupa tahu, ni contohlah kita kata pada 15 bulan 10 pukul 10 pagi, aku akan live, ataupun saya akan live berkongsi ataupun share tentang manfaat satu produk ni, ataupun cerita tentang produk ni, ataupun bagaimana, contoh kalau you jual kalau contoh you jual produk kesihatan. Okey, so bila you jual produk kesihatan, you cerita kata bagaimana contohlah produk kesihatan tu mungkin ubat murung anxiety kan. Sekarang ni pun kalau you tengok dalam pasaran, banyak juga ubat anti murung, banyak kan anxiety je lah, orang stres pasal COVID ni kan. So dia jual dalam bentuk pil ke kapsul ke. So you boleh cerita tentang, you nak bagi tips tentang bagaimana nak kurangkan murung, nak elakkan murung dan sebagainya, nak elakkan stres. Okay, dan adalah orang kata produk yang you nak share, produk apa yang best, dan juga ada juga cabutan dia. So dia membina hype lah, dia membina hype. Okay, so ini biasa yang saya gunakan, dan bila bermain dengan Facebook, saya juga suka gunakan salah satu fungsi yang ada dalam Facebook, iaitu ini tak ramai orang pakai, nama dia Facebook Events. Okay, so kalau you pergi, sekejap saya tunjuk contoh kalau ada. Okey, atas ni. Okey, saya share screen yang ini pula. Sekejap. Boleh just nak tunjuk kat you. Okey. So macam ni kan. Ni bahagian ni dia ada, kalau you nampak kat sini, dia ada Facebook event. So you boleh gunakan Facebook event ni. Sekejap. Alamak, dia sangkut sekejap. Sekejap. Okey, saya buka ni, saya buka Facebook. Okey. Okay. Alright, so ni kalau you tengok kat sini, ni di bahagian Facebook Events ni. Kat sinilah you boleh, apa orang kata, sekejap, saya nak tutup balik yang, sekejap ya.
Sekejap. Alright. Okay. So kalau tengok sini, ni nampak tak? Ni kalau di Facebook page you ada satu apa di tab events ni, kalau you tengok dia ada create new event. So boleh create new event. So you katalah online. You pilih je. Free. Contoh, you boleh letak you punya tajuk dia pukul berapa, dan kat sini lah you boleh ajak kawan-kawan, ajak you punya pelanggan sedia ada ke, pelanggan baru ke, prospek ke, untuk dia orang pergi ke sini, untuk dia orang klik going. Kenapa ya, bila orang buat macam tu dia akan dapat reminder percuma daripada Facebook. So nanti dalam Facebook dia akan keluar notification automatic. Kata ada live bakal berlaku bla bla bla, dan kita pun tahu dah berapa ramai orang yang berminat untuk tengok live kita. So kat sini kita tahulah, contohlah kalau kata lagi 24 jam, tengok yang klik going ni baru 2 orang, tak guna juga kan. So kita kena usaha lebih lah untuk nak tarik lebih ramai orang untuk join kita punya live tu. Okay, so biasanya saya akan gunakan kaedah-kaedah yang macam ni, dan saya tulislah ada dia punya cabutan bertuah, apa benda yang bakal ditunjukkan, okay, apa offer yang bakal berlaku. Contoh kalau you buat you dah biasa jual dekat you punya pelanggan sedia ada, so katalah produk you harga RM50, mungkin kali ni akan ada voucher. So kalau macam kita tengok live kat Shopee, dia selalu bagi voucher. So you boleh nak bagi voucher RM10, RM20 untuk nak apa orang kata jimat lah. Okay, so pembeli jimat RM10-20 untuk nak beli you punya produk. Okay, so ini Facebook events. Okay, sekejap. Update saya punya screen. Okay. So ini yang saya akan gunakan daripada segi fasa pre-live, dan saya akan make sure saya all out untuk bagi tahu seramai mungkin manusia, seramai mungkin orang untuk pergi untuk tahu tentang saya punya Facebook live ni. Okay, so itu fasa pre-live lah. Okay, then of course fasa yang seterusnya adalah fasa live. Okay, so sini kita ada fasa live. Okay, so fasa live ni so macam mana kita nak buat live? So bila kita dah faham platform, kita dah ada matlamat, kita pun dah wawarkan dekat orang, kata kita bakal buat live. Contoh saya kata tadi 15 bulan 10 pada pukul 10 pagi. So bila nak start buat live ni, okay, so bila nak start buat live, first kali be human. Okay, jadi be human, dia jangan jadi robot. Okay, be human. Okay, so ada setengah orang dia suka baca skrip kan. Bila live ni apa orang kata, dia cakap santai pun tak apa. Macam saya, cara saya penyampaian saya sekarang, cakap santai macam ni pun tak apa. Bila ada bila gagap ke apa, tak apa, go ahead. Tak perlulah kalau baca skrip lagi lah. Contohlah baca skrip. Apa itu live? Live merupakan ni macam baca buku teks kan. So orang akan bosan benda macam tu. Okay, so just be human. Apa orang kata, cakap naturally, macam you cakap biasa. Kalau you menggunakan bahasa lorat lah, apa benda apa semua tu, kalau you daripada apa orang kata, contoh Kelantan ke, Kedah ke, Johor ke, Melaka ke, just be natural, cakap je apa yang you selesa. Okay, pasal apa penting? Penting bila kita selesa dengan cara logat kita, percakapan kita, supaya kita tak jam. Pasal apa? Ada setengah orang bila dia terlampau nak bahasa baku sangat, nak buku teks sangat. So apabila dia terfikir sesuatu, dia nak cara penyampaian tu, dia jam sekejap. Dia nanti terfikir apa ayat yang sesuai. Kan? So nak nampak dia apa orang kata dalam bahasa yang sebetulnya, dengan tata bahasa lah, apa benda lah. So kalau saya nasihatkan just be human. So be human ni, apa saja idea yang ada dalam kepala kita terus cakap je. Okay, so first kali ialah be human, dan flow dia apabila kita buat live ni, masa you baru start live, jangan terus menjual lagi.
Okay. So apabila you first buat live dalam masa lebih kurang kebiasaannya saya bagi 3 hingga 5 minit pertama. Okay. Okay, so saya akan sekejap 3 hingga 5 minit pertama. Apa yang saya selalu buat adalah saya akan contoh ucapkan okay, Assalamualaikum, apa khabar anda semua. Dia macam intro yang macam tu. Dia belum lagi masuk bab nak menjual. Pasal apa? Pasal 3 hingga 5 minit pertama ni kita nak bagi views kita at least naik dulu sikit. Kan, naik dulu sikit. Nah, pasal apa nanti bila itu kan selalu ada setengah orang dia bila start live dia tu Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak menjual ni. Dia boleh cakap laju gila sampai dalam masa kurang 2 minit tu apa yang dia nak sampaikan tu dah habis. So lepas tu orang pun barulah naik nampaklah dua mata. Dapatlah dua mata live tu kan. So dia orang jadi apa benda yang kau cakap ni tadi kan? So penting untuk kita pace diri kita. 3-5 minit pertama tu kebiasaannya kalau saya buat live ataupun apa yang saya nasihat orang buat live adalah you ucapkan terima kasih. Boleh saya tahu anda yang dah start live ni, yang dah tonton live ni dari mana? Contohnya tu. So you just nak orang kata buy time, you nak beli masa untuk nak make sure you punya view start naik dulu. Okay, so benda-benda macam itulah yang saya selalu buat. Okay, so bila dah nampak dah mata pun dah semakin banyak. Contohlah bila you dah start buat dah ada 10 mata. 10 mata tu mana mereka viewers lah yang tengah tengok live. So kat situlah you boleh start aktiviti yang seterusnya, iaitu saya suka buat benda ni bila live kan, saya suruh share live tu. Ni pun rasa mungkin you all dah biasa dengar kot. Dan tag kawan. TAG, satu lagi ni TAG. Okay. So okay, kepada yang dah ada kat sini, bantu saya dengan share live ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini, ataupun lebih ramai orang tahu tentang apa, ramai-ramai kita join supaya you bagi tahulah dia punya alasan dia, dan you kata tag kawan, tag kawan kat sini juga you boleh be kreatif. Okay. So siapa share paling banyak dapat hadiah ke, ataupun siapa tag kawan ada dapat something ke. Okay. So manusia ni dia bertindak, kebiasaannya dia akan bertindak atas arahan. Of course dia akan ada orang yang ego yang tak nak share. Kan. Dia kadang-kadang saya pun ada satu stigma yang pada masa dulu bila nak suruh orang share ni saya rasa takut. Pasal apa? Dia orang nak ke share aku punya live ni. Dia orang nak tag ni, dia orang pun tak kenal aku kan. So kita just kena be natural, again be human. Just minta dia orang share dengan ataupun tag kawan-kawan dia orang dekat ruangan komen supaya lebih ramai orang dapat tengok. Okay, so boleh gunakan ayat-ayat macam mana? Bantu saya share. Okay, mana tahu dengan bantu saya share dapat membantu you punya kawan ke apa benda ke. Right? So itu yang saya selalu buat lah, share and tag. So lepas daripada tu bagi tahu kata macam tadi saya bagi tahu kata kita gunakan elemen untuk nak menarik orang, kita gunakan elemen hadiah. Okay, so hadiah ni pula you boleh jadi dalam bentuk hadiah fizikal ataupun hadiah dalam digital. So pernah juga dalam satu live makeup. Okay, live makeup. Bukan saya lah makeup kan. Salah seorang student saya makeup. So apa dia kata, siapa yang paling banyak share, okay, akan dapat video makeup eksklusif. So nampak dia tidak ada produk fizikal. So dia share, dia kata dapat video eksklusif. Video tu dia upload dekat YouTube sebagai unlisted supaya orang yang ada link sahaja yang boleh tengok video tu. So ini cara-cara hadiah yang nak jimat kos lah. Okay. So dia bagi tahu share and tag dapat hadiah untuk share terbanyak ke, ataupun yang paling banyak komen ke apa ke. So ni terpulang pada you lah. Apa yang you nak buat. Cuma saranan saya kalau mula-mula ni buat share je dulu. Dan bagi tahulah ada lucky draw. Kan, lucky draw top up pun ada juga. Okay. Cuma bila you buat macam tu, dia macam ni tau. Okay. Saya pastikan bila kata ada hadiah menanti anda tu, kalau kata nak contoh nak bagi free top up, jangan cerita masa pre live tu. Ada free top up nanti. Apa akan berlaku dalam you punya live?
akan ada puak-puak free saya panggil. Puak-puak free yang dia nak top up je. Beli-beli apa semua tak nak. Okay. So dia memang join live tu semata-mata nak free top up. Lepas tu dah lah tak beli barang kan. Dah lah tak nak beli barang. Lepas tu dia pula tekan you. Bila nak bagi free top up? Bila nak bagi free top up? Kita pun kusut kan. Kita tak nak orang yang macam tu. So masa pre-live tu biasanya saya akan bagi tahu ada hadiah bernilai sekian-sekian untuk giveaway. Macam tu je. Right. Okay. So balik kepada fasa live ni, kita tentang bagi hadiah, lepas tu mungkin lepas pada tu engage dengan audience. So every now and then, okay, setiap orang kata biasanya kalau saya buat live tu masa dia, ni pun cerita tentang masanya biasanya saya akan beri orang kata 1 jam ataupun 60 minit minimum. Kenapa 60 minit? Pasal yalah kita dah 3 hingga 5 minit tu kita dah intro tanya apa khabar lah, dari mana lah, lepas tu kita sebut pula orang kata terima kasih kepada ni ada yang daripada Kedah, sejauh Kedah okey, saya terima kasih cik ataupun terima kasih puan dari Kedah bla 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 apa semua. Lepas tu itu dah 3 hingga 5 minit. Lepas tu kita nak suruh dia orang share dengan tag pula kan, itu dah makan masa berapa minit kan. So pasal tu saya biasa setkan minimum sejam ataupun 60 minit lah. Dan paling lama kalau you nak buat live ni sebenarnya saya tak sarankan dia lebih daripada kalau saya lah jangan lebih daripada paling maksimum 120 minit ataupun 2 jam. Okay, pasal apa? Especially kalau dalam live orang tengok mata tu dekat skrin kan. Lain lah kalau orang kata main game ke kan, boleh layan sampai berjam-jam kan. Tapi kalau live dengan orang cakap dia maksimum 2 jam saja. Betul, orang pun dah start lemau lah. Okay, ini berdasarkan pengalaman lah. Okay, lepas daripada tu apa lagi saya selalu ni. Okay, engage audience. Okay, so engage audience. So sentiasa berinteraksi lah dengan audience. Okay, ni especially masa time live. So macam tadi kan salah satu engagement adalah daripada mana? Terima kasih puan kerana bla 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 bla. Okay. So bila kata share dengan tag, jangan lupa share dengan tag dengan ni, siapa yang dah share, komen dan. Benda sesimpel macam tu. Okay. So dia bermain juga dengan algoritma, tak kisah Facebook ke, Shopee ke, TikTok ke dan sebagainya. Apabila ada orang start komen komen banyak kali lah, orang yang sama komen ke ataupun ada ramai orang komen, so platform ni dia akan kata okey, live ni menarik pasal apa? Pasal ramai orang komen. So dia akan bagi secara organik pula untuk orang lain nampak you punya live. Okay. So sentiasa engage audience. Apa lagi? Okay. So bila you dah ada dah. So sekarang ni you dah ada, katalah you dah ada 50 orang ataupun 100 orang ataupun 1000 orang, depends lah. You punya setiap orang dia punya ni berbeza-beza kan permulaan dia. So bila you dah ada engage, sekarang ni you dah ada orang dah orang kata depan mata ni dalam you punya live. So macam mana you nak menjual? Macam mana you nak menjual? So kita cerita pula tentang okey, siapa, you boleh tanya juga siapa kat sini, contoh saya ambil contoh siapa yang sini selalu stres kan, ataupun dia dalam keadaan duduk seorang-seorang, dia tangan dia dah tangan kiri kanan ni dah terketar-ketar kan, dia anxiety lah tu. Okey, ataupun selalu sangat murung lah ataupun terkesan akibat pandemik dan sebagainya. Contoh tak boleh pergi kelas, bilalah aku nak graduate, bilalah nak boleh pergi cari kerja, benda macam tu lah. So you tanya dulu siapa yang ada masalah tu. Okay. So pasal kita nak jual orang kata ubat anti murung ataupun untuk ubat anxiety kan. So you tanya dulu siapa yang ada masalah tu. So bila you tengok kat situ nanti dia akan ada saya ada lah, saya pengalaman saya gini apa semua. Lepas tu boleh juga minta dia orang kongsikan pengalaman. Selalu kalau korang korang anxiety korang buat apa so nampak tak ini kalau dalam kata bahasa marketingnya dipanggil fact finding.
Okay, fact finding. Saya tulis kat sini fact finding. Dan daripada sini juga masa kita buat fact finding ni, fact finding ni, daripada sini juga kita boleh tahu kata, oh okey, banyak aku boleh jual hari ni. Okay, contoh kan. Pasal apa kita nak tahu juga siapa yang ada masalah tentang benda tu. Kalau tak ramai, kita tahulah. Okay, so mungkin you nak kena susun strategi yang berbeza pula mungkin. Ataupun siapa yang tahu ada kawan dia yang selalu murung, selalu menyorok dalam bilik, tak nak keluar makan, bila ajak keluar makan pun tak nak, dia selalu suka menyendiri apa semua. So mungkin salah satu cara yang boleh bantu dia lah. Okay, so masa fact finding ni, bila dia dah tahu siapa yang ada masalah tu, so daripada situlah apa yang boleh buat, you start buat product intro. Okay, product intro saya tulis kat sini. Minta maaf tulisan saya macam cacing sikit. Okay, so saya akan start buat produk intro. Okay, so pada mereka yang ada mengalami masalah kemurungan ni, okay, so saya ada satu produk di mana yang saya nak share dengan you all. Produk, contohlah produk ABC. Ini dapat membantu untuk mengawal kemurungan. Biasanya orang kemurungan ni macam you cakap tadi, macam ramai-ramai kawan-kawan kita tulis, you boleh baca balik, engage balik dengan audience. Okay, so dan insyaAllah produk ni telah mendapat kelulusan ke, you cerita tentang manfaat produk. Okay, you cerita tentang manfaat produk. Okay, produk ni dapat membantu bla 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 dan sebagainya. Dan benda yang paling last sekali, apa yang you boleh buat adalah you buat offer. Okay, terus buat offer. So you bagi tahu you punya offer. Okay, so khas pada mereka yang ada anti murung ni, kami nak cuba bantu anda pulih daripada kemurungan ni melalui produk kami, iaitu produk ABC. Dan tawaran produk kami adalah, so you cerita pula tentang you punya offer. Okay, so bab offer ni, saya memang, kalau bab offer ni bukan saja dalam live, tapi memang saya suka structure offer ni. Offer ni kena menarik. Okay, so contoh sama ada offer dalam bentuk beli 2 free 1, ataupun you boleh bagi diskaun, ataupun you ada free gift dia. Contoh untuk orang yang anxiety ataupun kemurungan, so you mungkin boleh bagi you boleh bagi contohlah, kalau naik macam Islamik ni apa semua, you boleh bagi contoh doa-doa harian. Buku tu orang kata berapa ringgit je kalau you beli. Okay, so bukan hanya suplemen sahaja yang you jual, ataupun ubat anti anxiety ni, anti murung ni, tapi you boleh juga berikan free gift yang dapat membantu dia untuk mengurangkan stres lah. Okay, so you bagi offer-offer yang macam tu. Saya suka bereksperimen. Saya macam dalam saya punya company sendiri, kita orang suka bereksperimen tentang pelbagai jenis offer. Bila kita nampak offer tu orang kata hit, memang kita orang akan orang kata all out lah, promote tentang offer tu. So offer tu pula you bagi tahu, okay, ini you ada offer, ada free gift ke, ada diskaun ke dan sebagainya. Okay, dan lagi satu dalam elemen offer ni saya suka gunakan apa? Saya letak kat sini dalam kurungan. Saya suka gunakan limited time. Okay, so limited time. So offer ni hanya sah sehingga, contoh kalau kata saya buat live sekarang, hanya sah sehingga pukul 12 tengah hari ini sahaja. Okay, jika sis, jika puan atau cik, jika bro buat pembayaran sebelum pukul 12, layak untuk dapat offer ni. Pasal apa? Lepas pukul 12 offer ni dah tak ada dah. Ini eksklusif khas untuk live kali ini sahaja. Okay, so you kena buat macam tu. Pasal apa tau? Pasal manusia ni, again, dia bila ada halangan ataupun bila ada benda yang kat depan tu, barulah dia nak orang kata bertindak. Super juga, sama juga kadang-kadang kita ni, saya pun faham, saya pun pernah jadi student. Okay, pernah jadi student. Bila ada assignment kan, majority, termasuk saya juga lah zaman dulu, akan buat last minute. Kalau kata lecturer kata, okay, assignment ni kena submit pada 20 hari bulan. 20 hari bulan tu lah yang baru
ramai yang nak buat. Kan, ramai yang nak buat. Kena pula mana kawan yang buat awal tu, kau dah siap belum? Tengok kejap. Nak copy lah, nak edit lah apa semua. Pangai semua ni memang saya dah lalui dah. So pasal tu kita boleh control tu dengan kita letak dia punya limited time. Manusia ni pula kan, kalau especially kalau mana yang you selalu berniaga secara online lah especially kan. Kadang bila you buat offer ni, you tak letak you punya limited time. So dia akan ada jawapan-jawapan, nak tanya suami, nak tanya isteri, nak tanya boyfriend, nak tanya girlfriend, nak fikir dulu. Tapi bila kita letak je, kata limited time, kan? Dia orang time tu suami, isteri, boyfriend, girlfriend, nak tanya parents apa semua dah hilang lah. Dah hilang lah. Automatik dia akan bertindak untuk dapatkan you punya offer tu lah. Itu selalu strategi yang saya gunakan lah. Tapi make sure bila you kata tamat pada pukul 12, so katalah pukul 12 tengah hari kan, so dia akan ada orang yang pukul 12 suku baru dia tergedik-gedik nak beli. Ada yang orang yang pukul 1 baru tergedik-gedik nak beli. Okay, kalau saya, apa yang saya akan buat adalah saya kata minta maaf, offer ni dah tamat. Dan buatlah, dan you boleh rancang pula live sekali lagi. So bila you rancang live sekali lagi, golongan ni yang akan jadi orang yang paling alert. Ini berdasarkan pengalaman lah. Saya ni dah buat beratus dah live, beratus dah product launch, orang kata pelancaran produk. So bila saya kata tutup pukul 12, tutup lah. Dia akan ada pukul 12 1 minit, pukul 1, pukul 2, even besoknya pun, semalam saya baru perasan, saya terlepas pandang you punya live kan. So boleh tak saya dapatkan offer ni lagi? Okay. So saya faham otak yang nak duit dia akan terima je kan. Tapi bila you terima, nombor satu, you dah melanggar janji you sendiri. You kata nak tutup pukul 12 kan, tapi you tahu besok tu ada orang nak beli juga, you terima juga duit. So first, so you punya disiplin tu dah out dah. Nombor dua, bila you nak buat next live, next offer dan sebagainya, you akan fail. Pasal apa? Pasal orang dah tahu dah. Dia ni gebang je cakap kata tutup pukul 12 tengah hari. Itu aku beli 2 hari selepas pun okey je. Boleh je aku beli. Okay. So saya sangat jaga terhadap dua benda ni. Bila saya kata tutup, tutup means tutup. Habis means habis. Okay. So itulah dalam fasa live tu saya biasa gunakan kaedah offer limited time ni lah. Okay. So bila dah bagi tentang benda ni apa semua, so last kali mungkin juga you boleh announce tentang lucky draw. You nak buat lucky draw. Okay. You nak buat lucky draw. So cabutan bertuah ke, you boleh buat cabutan secara live ke. Boleh tengok ada pelbagai kaedah lah. Ada setengah orang yang main tulis tulis nama ataupun tulis nombor order dekat tu, tulis dibuat cabutan ke, atau yang pakai kalau online you pergi je ke name picker. Nama salah satu yang saya selalu website yang saya selalu guna adalah dia panggil name picker. So jangan saya kat sini, name NAME picker. So apa name picker ni buat, you boleh masukkan nama-nama orang dalam tu, ataupun dia nak select komen pun boleh juga. Okay, you boleh search, ada pelbagai kat luar sana. So bolehlah pick up satu lucky draw. Macam contoh minggu lepas saya buat lucky draw cash RM1,000 untuk 3 orang. So time tu saya punya dia macam saya punya live Facebook itu ada dekat hampir 1,000 jugalah hari tu. Okey, hampir 1,000 juga. Hampir 1,000 orang, dia dalam 900 lebih macam itulah. So apa yang saya buat, salah satunya adalah saya offer cash grant lah. Saya dalam dunia akademik kan. So saya offer cash RM1,000 untuk 3 orang. Dan apa yang saya buat, saya gunakan name picker untuk pick nama tu. So bila ada benda tu kan, dan benda-benda lucky draw ni biasanya saya buat di ujung. Pasal apa, kalau saya buat kat awal-awal, lepas tu orang dah belah dah. Kan? Oh, nama aku tak ada dalam lucky draw, bye bye. Dia pun belah. Okay, lucky draw ni biasanya saya buat kat ujung. Okay, pasal apa? Pasal saya make sure orang tengok apa yang saya nak cerita ni sampai habis kat ujungnya. Okay, barulah saya buat yang lucky draw ni. Okay, alright. So nampak, ini flow yang saya selalu guna untuk bila saya nak buat live. Okay, dan last sekali, fasa yang paling akhir adalah fasa ketiga yang saya namakan post live. Okay, saya tekan sini post live.
Right, post live. So apa benda post live ni? So basically post live ni bila dah habis live lah. So apabila habis je live, apa yang saya buat, saya biasanya saya akan screenshot. Screenshot masa saya tengah live tu, saya akan screenshot berapa mata lah, engagement apa semua, dan saya akan buat satu posting. Okay, so first kali saya akan buat posting. Dalam posting tu saya akan ucapkan terima kasih, saya sudah kat sini, thank you. Okay, so terima kasih kepada mereka yang join live saya sebentar tadi. So alhamdulillah kita dah selesai dah, dan tahniah juga kepada pemenang-pemenang lucky draw. Ni kita nak bagi tahu dekat orang mungkin yang tak sempat tengok kita punya live. Okay, so saya akan buat posting terus, ucapkan terima kasih apa semua supaya yalah orang tahulah, kan. Dan kepada yang terlepas, you boleh susun terus. Kalau you dah ada date untuk next live, you boleh bagi tahu terus. Kalau you tak ada, you kata you bagi tahu, kata okey, insyaAllah nanti kalau ada rezeki nanti saya akan buat lagi live sekali lagi. So apa yang you letak dekat you punya copywriting tu, kat ujung tu, ada tak yang berminat nak tengok live, ada tak yang berminat nak saya live lagi, contoh. Okay, so you boleh tengok juga komen-komen kat situ. Okay, so bila you dah buat post live, lagi satu, you dah buat post tadi, dalam fasa post live you dah buat posting. Lepas tu apa yang you buat? Biasanya saya akan buat postmortem. Kalau postmortem ni saya akan tengok balik, saya akan playback video saya live tu, dan saya akan cuba tengok dekat mana kelemahan saya. Kan? First kali saya akan tengok dari sini dululah. Saya akan tengok okay, cara saya bercakap bila adakah banyak sangat gagapnya, ataupun mungkin flow dia nak kena ubah sikit ke, mungkin bila saya sebut ayat tu orang tak faham ke apa ke. So saya akan buat postmortem untuk saya tahu apakah kelemahan saya. Ramai orang dia suka cari kelemahan orang lain, tapi kelemahan di sini dia tak nampak kan. Macam saya make sure bila orang buat live kena ada postmortem, pasal kita nak tahu apakah kekurangan ataupun kelemahan yang kita ada supaya kita boleh improve. Kita boleh improve. So bila kita improve, dan insyaAllah pada next live tu kita inilah orang kata terus mencuba untuk memperbaiki. Okay, so itulah cara yang saya selalu buat live. Kita ada orang kata fasa postmortem ni dah settle, dan saya akan susun dan saya akan buat lagi. Dia macam ni lah, practice made perfect. Okay, macam saya dulu, saya bukannya orang yang kaki buat live pun. Nak buat live orang kata, yalah, saya engineer duduk kat meja dia, okay, buat kerja dah settle. Nak suruh bercakap dengan orang ni dulu kira memang gagap gila-gila lah. Okay, kalau kita tengok habit yang saya masih ada sampai hari ni adalah kadang-kadang bila saya ni je, cara saya bercakap, saya akan sebut itu normal. Okay, nampak sebut lagi kan. So itu adalah normal, tapi teruskan. Dia lama kelamaan you akan bina confidence tu. Ramai sahaja student saya yang start daripada gagap, orang kata dia bukannya gagap natural tu, tapi dia macam ni lah, macam saya ni, tu kan. So you keep on practicing, dia sampai satu tahap you akan bina you punya confidence untuk buat you punya live. Dan best ke buat live ni? Bagi saya, dia merupakan salah satu peluang untuk you berinteraksi dengan orang. Zaman dulu ni, ialah kalau nak live ni dalam kelas, bila kita buat kelas, bila kita buat seminar, bila kita berhadapan, kita buka gerai dan sebagainya, kita berhadapan dengan orang. So kalau online ni, sebenarnya konsep dia sama sahaja, cuma kita perlukan interaksi. Okay. Alright, so itulah lebih kurang. Kita dah cerita kat sini kan, cara-cara yang saya susun untuk buat live. Saya besarkan sikit. Okay. Ini flow yang saya selalu gunakan. Setiap kali bila tak kisahlah student saya ke, saya buat saya sendiri ke, saya akan tengok balik benda ni, apa yang saya perlu lakukan, apa yang saya perlu sediakan. Okay. Alright. So apa lagi kejap, saya tadi dah screenshot, saya dah cerita. Alright. Okay, so bila you masa postmortem ni juga, apa yang you tengok balik, okay, katalah berapa produk terjual.
sampai pukul, katalah you buka sampai pukul 12 tadi ni. Katalah produk you terjual 10 saja. Okey, 10 saja dan you punya matlamat nak jual 50 botol. Contohlah 50 botol. So tak sampai matlamat lah kan, ada 10 je. So kat sinilah you kita tengok masa postmortem. Okey, you tengok balik live aku ada berapa mata, berapa ramai yang engage. Daripada situ you dah boleh tahu, you boleh buat calculation. So you tahu dah kalau you nak jual 50 botol, maknanya you kena lebih agresif semasa mana? Semasa pre-live tu. Dapatkan lebih ramai orang untuk join. Lepas tu bila you buat live, you buat postmortem masa you live tu, you akan nampak kelemahan-kelemahan kat mana dan you perbaikilah daripada situ. Alright. So itulah serba sedikit tentang cara buat live ni. Nak kata susah ke? Dia sebenarnya dia tak susah, dia hanya perlukan konsistensi. You start je dulu. Okey. Saya nak tunjuk untuk last ni, saya just nak tunjuk contoh yang semalam ni masa saya dengan Irma Fatimah ni. Okey, kejap saya punya ini you boleh tengok salah satu contoh yang dia buat. Macam dia buat dekat dia punya kedai dia. Kan ada setengah orang dia nak pakai Zoom yang ada green screen macam ni pun boleh juga. Okey. Okey, jap ya. Saya tunjuk semalam punya. Alright. Okey. Saya share screen ni dulu. Okey. Kalau you nampak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi Tengok ni video ni. wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang berada dengan saya live pada pagi ini. Maka saya janjikan kepada hampa semua, hari ini hari yang istimewa. Ada sesuatu yang saya nak bagi pada hampa semua. Yang hampa semua dah tahu dah apa yang hampa dah dapat. Yang pertama, kita tengah cari reseller yang akan bersama-sama dengan semua. Okey, apa saya nak tunjuk kat sini dia bagi salam, lepas tu dia interact. Tapi sebelum ni ada lagi seorang yang 3-5 minit punya sequence tu. Yang ucapkan tahniah kerana join live, daripada mana. Okey. So dan ni saya tunjuk contoh macam dia buat di kedai dia, so dia letak dia punya lucky draw dia. Ni lucky draw dia ni. Ni gift yang dia ada dan dia sebenarnya dia menjual. Sekejap saya cari satu bahagian yang dia tunjuk. Sorry. Saya kata kat sini. Cabaran dia dah dapat tu. Begitu juga dengan nak jadi reseller macam ni. Walaupun macam sediakan banyak hadiah. Cuma tunjuk hadiah dia apa? Nampak hadiah dia yang macam nak bagi pada hampa semua. Ada air fryer ni, nampak cantik ke tidak? Air fryer macam ni. Comel tak? Air fryer ni comel kan? Comel. Dan juga produk yang macam nak suruh hampa beli sebagai komitmen itu adalah produk yang ada dekat dalam dapur seluruh dunia. Kicap. Makanan rutin anak-anak kita. Makanan rutin kita nak masak kicap lah hampa segala macam. Bukannya aku suruh hampa beli-belian. Aku suruh hampa barang-barang ni. 20 barang ya. Bukan satu barang. Dan 20 barang ini barang yang digunakan setiap hari di dapur. Kita ada pucuk, kita ada rempah kari daging, rempah kari ayam. Kita ada tak payah terbatuk-batuk lah macam ni. Dalca, rempah dalca, rempah kurma. 4 serangkai kicap mocun paling top dalam dunia. Ini adalah best seller mocun kat Shopee, iaitu sos char kway teow, kicap manis, sop kicap meletup. Okey. So nampak cara yang dia present tu dengan penuh emosi. Okey. Lepas tu dia bagi tahu pula tentang best seller produk dia. Ni jual kicap ya. Okey, jual kicap je. Dan semalam pun dia dah collect berpuluh ribu dah untuk masa live tu saja. Okey, so itulah. Itu yang dilakukan oleh dia. Dan kalau you tengok kan, pakaian dia pun dia sempoi je, dia terbatuk-batuk lah apalah, so tak kisah. So itu je yang dia ni lah. Okay, alright. So itu serba sedikit yang saya boleh share tentang live ni. Simple-simple je dulu, tak guna kalau saya nak share ilmu-ilmu teknikal.
tentang live ni pasal dia first kali is all about taking action lah. So you ambil dulu the first step ni. So insyaAllah nanti bila you dah start buat, you start familiar, mungkin nanti Puan Masyarah akan jemput saya lagi ke untuk share lebih deep technical, cara buat praktikal dan sebagainya untuk you buat live. Right? So itulah. Jika ada apa-apa soalan boleh je tanya dekat ruangan komen. Saya tak ada apa lagi yang saya nak share sangat, pasal saya nak make sure yang basic ni dulu kita kuasai yang asas, dan it's all about taking action lah. Okay, so siapa ada soalan boleh tanya, yang nak tanya tips apa lagi ke, boleh je tanya. Kalau siapa sahaja yang ada. Okay, so jika tak ada, saya rasa Puan Masyarah ada nak bagi assignment lah untuk dia orang buat live. Ada assignment, tapi assignment tu dalam bentuk pelajar kena huraikanlah proses-proses buat live. Okay. So kita buka soalan, mungkin ada pelajar nak tanya. Kalau yang first time tu macam mana, apa pengalaman, mungkin kita bagi soalan dululah buka pada pelajar kalau ada soalan nak tanya. Ataupun boleh share lah you plan produk apa, mungkin boleh tanya kita punya Tuan Amiruddin hari ni sebab dia banyak sangat banyak kali kot, beratus jenis live yang dia dah buat. So mungkin inilah peluang yang anda nak tanyalah. So saya buka dulu soalan, kalau nak tanya secara direct boleh unmute dan tanyakan soalan. Okay, boleh? Ada soalan? Tak adalah tu, ramai gelabah yang nak buat first live. Tak ada Puan. Siapa kat sini yang pernah buat live? Kok ada juga nak tanya. Pernah, Wan. Tak pernah? Arash pernah buat ke tak pernah? Tak pernah. Tak pernah. Okay. Okay. Saya bagi last tips lah. Kalau mana yang tak pernah, kalau orang kata takut-takut dan sebagainya, okay, so you live 2 orang, you dengan you punya kawan. Dan you treat benda tu macam berlakon lah. Dia sembang dengan kawan lah, bukan berlakon lah, sembang dengan kawan. Macam sembang dengan kawan. So dia lebih dapat mengurangkan ini apa yang berdasarkan rakan-rakan saya yang buat, atau sudut-sudut saya yang buat, dia buat 2 orang. Supaya dia tak gagap. Sorry. Bukan tak gagap, sorry. Dia tak kekeringan idea, dan ada je benda yang dia nak bercakap. Kita kalau dengan kawan ni kan, especially kalau kita dengan kita punya best friend ni, bercakap sampai berbuih mulut ni kan. So itu salah satu tips kalau you betul-betul nak bermula, you boleh start juga dengan you punya rakan. Right? Okey, kalau pelajar tak ada tanya, saya tanyalah. Okey, Tuan, kalau untuk live ni, macam tadi ada bagi tahu boleh di tempat sendiri. Ada orang dia kata, saya tak ada kamera canggih lah, saya tak ada tu lah, saya tak ada ni. Okay. Macam mana tu? Kan pelajar-pelajar ni dengan apa yang ada, boleh ke saya buat live ni? Boleh ke? Ada ke orang nak tengok? Okay. Saya ada seorang makcik. Dia student saya lah. Tapi dia umur dia dah 40 lebih. Okey, umur dia 40 lebih. Dia start buat live menggunakan apa yang dia ada. Tahulah orang kata orang tua-tua ni, orang tua-tua phone pun tak canggih mana. Kan orang kita, sekarang ni kita kalau boleh phone nak habis yang latest lah, kalau boleh iPhone lah. Nak nampak up class kan. So akak ni, makcik ni, so saya paksa dia, dia daripada Greek Perak. Okay, dia daripada Greek Perak. Saya kata guna apa yang akak ada. Saya panggil dia akak lah. Saya kata guna apa yang akak ada. Okay, so dia menggunakan handphone dia. Time tu handphone dia, saya ingat kamera pun berapa pixel je. Memang dia agak blur-blur, tapi dia bermula dengan apa yang dia ada. Okay,
So saya sangat yakin phone sekarang ni pun orang kata bahasa pasar dia paling cikai pun ada kamera lah kan untuk nak buat live ya. Tambah pula budak-budak muda mesti kena ada phone-nya pasal yalah game semua dalam tu kan. Okey, so gunakan apa yang you ada dan bila akak ni dia pakai dia ajar orang buat donat. So bila dia ajar dia start mengajar orang secara Facebook live untuk buat donat. Ini apa yang berlaku dengan dia. Selepas 2 tahun dia dah capai 1 juta ringgit yang pertama dia. Melompat tak melompat? Daripada phone orang kata phone kokak ni, phone cikai ni. So bila dia dah start buat, dia dah yalah orang kata buat kecil-kecil, dapat dulu sikit, jimat lah. Dia bukannya orang kata bila dapat duit tu dah fikir dah seluar jeans Levi's apa aku nak beli kan. So dia jimat. So dia gunakan sikit dia upgrade. Mana bila dah ada duit lebih sikit dia upgrade. So sampai satu tahap dia dah sekarang ni dia dah ada studio di Greek. Okey, studio di Greek, siap ada kamera yang sangat canggih ni. Dia bermula daripada phone kokak, phone cikai ni dulu. So guna apa yang kita ada dulu. Jangan pasal aku nak buat live ni aku nak kena pergi pinjam duit kawan nak beli phone yang paling canggih. Jangan. Okey, so itulah tips saya. Okey. Okey, terima kasih Tuan Amiruddin ataupun saya biasa panggil uncle lah. Okey, so pelajar ada tak soalan lagi? Saya tanya lagi sekali, kot baru dapat idea nak tanya. Okey, kita bagi peluang seminit 2 lagi. Cik Amiruddin ni pun dia pun ada hal ni sebenarnya. Ada ke pelajar? Ada ke tak ada pelajar ni dalam ni? Cuba komen sikit ada ke tak ada. Saya risau ada ke tak ada orangnya ni. Ada. Koklah saya dengan Tuan Amiruddin je duk cakap. Okey, so biasalah pelajar mesti faham semua. Tak apa, kita bagi tugasan nanti kita tengoklah pelajar faham ke tidak. So saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita punya tuan penceramah hari ini iaitu Tuan Amiruddin Uncle. Terima kasih banyak Uncle setiap semesta menyumbangkan perkongsian kepada kita punya pelajar-pelajar, khas-khas pelajar PISAS ni. Dan saya ingat ni dah berapa sesi dah ni dengan Uncle ni, rasanya dah kali keempat atau kali kelima sudah bersama dengan Uncle. So mungkin Uncle boleh share kot untuk pelajar, boleh hubungi Uncle sendiri. Platform mana ke Uncle untuk penutup sikit. Mungkin pelajar boleh cari kalau nak tahu lebih detail tentang apa-apa program ataupun tentang orang kata improvement dari segi pelancaran produk. Okay, mungkin Uncle boleh sebagai penutup. Okay, so sebagai penutup je just share ni je lah. Boleh je follow, saya aktif di Facebook. So ini Facebook saya, Amiruddin Ahmad, dalam kurungan Uncle Tiger. So banyak tips-tips yang saya selalu share dekat saya punya Facebook profile, dan juga saya ni suka buat lawak. So banyaklah, you boleh follow kat sini kalau you perlu ada apa-apa. In case nak tanya apa-apa ke, so boleh PM je saya. So Instagram pun saya ada juga, uncle.tiger. So kat situ pun boleh juga, cuma saya lebih aktif di Facebook lah. So itulah, dan saya nak ucapkan selamat maju jaya dalam buat assignment, dan kepada yang buat live, okay, so all the best, jangan risau. Normal lah, kita ada fear tu kan, so kita kena break the fear. So once you dah break the fear, insyaAllah lepas ni you akan jadi seorang orang yang buat live yang sangat hebat, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak kepada Tuan Amiruddin. So saya nak minta tolong pelajar untuk unmute-kan dan ucapkan terima kasih kepada Tuan Amiruddin. Okey, boleh tak buka mic tu, ucapkan terima kasih atas sesi perkongsian hari ini sebagai penghargaan kepada kita punya penceramah kita. Okey. So silakan lu pelajar untuk appreciation lah kepada kita punya. Terima kasih Cik. Terima kasih Cik. Terima kasih. Tuan. Okey, so terima kasih Uncle atas perkongsian hari ini. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita akan jemput lagi dan
terima kasih bagi pihak Politeknik dan juga jabatan lah kepada Uncle untuk sesi hari ini. So pelajar saya minta tunggu dulu, saya akan explain tentang tugasan dan kita punya penceramah kita dia boleh boleh keluar dahululah. Uncle lagi sekali terima kasih banyak dengan masa hari ini, walaupun ada macam-macam hal tapi cuba juga untuk bersama kita pagi ni. Terima kasih banyak Uncle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye Uncle. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. So alhamdulillah kita dah selesai untuk hari ni. Untuk hari ni macam saya cakap tadilah sebelum ni bahawa kita punya sesi hari ni tak panjang seperti mana yang Khamis lepas, sebab kita punya penceramah ni dia ada sesi TV lagi kejap lagi. So untuk tugasan hari ni saya akan dan Puan Marina akan bagi dekat grup masing-masing. Tugasan hari ni adalah saya minta pelajar untuk menceritakan proses macam mana nak buat live. Tu dia punya soalan dia. So tugasan tu adalah proses macam mana nak buat live. Jadi pelajar kena cerita, ada 3 proses yang tadi yang Uncle dah explain. Pertama adalah proses pre-live, waktu live dan juga selepas live. Boleh. So nanti pelajar kena buat tugasan dan hantar kepada pensyarah masing-masing. Pensyarah masing-masing. Sebelum tu saya tengok kat borang kehadiran ni ada 20, sekejap. Saya tengok berapa. Ada 24 orang. So kat dalam ni ada 27 orang. So saya minta pelajar untuk yang mana yang belum isi borang kehadiran, tolong isi borang kehadiran sekarang boleh? Tolong isi borang kehadiran sekarang. So maksudnya kalau kita tengok ada 2 orang lagi yang belum isi, tolong isi borang kehadiran. Kemudiannya adalah saya nak minta untuk feedback program pagi ni. Feedback ni adalah refleksi pelajar. Sekejap saya akan bagi link. Ini adalah refleksi yang pelajar perlu isi. So dia hampir sama je dengan borang yang minggu lepas. So saya nak minta pelajar untuk isi refleksi ni. Link tu saya dah bagi. Tolong isi sekarang. Dah cukup refleksi tu baru kita boleh bersurai lah untuk sesi pagi ni. Nampak sesi refleksi ni, borang refleksi yang saya share kat sini. Link tu saya dah share dekat ruangan chat. Saya minta pelajar untuk isi. So aktiviti yang saya ikuti hari ni ialah program dia adalah live selling strategy. Live selling strategy. So di akhir ni awak tulislah di akhir sesi ni saya seharusnya dapat faham dan belajar cara-cara membuat live untuk dapatkan jualan. Bawah ni adalah markah 1 hingga 4. So saya minta pelajar untuk letak 4 lah kalau boleh. So kita nak minta pelajar untuk letak 4 untuk semua program supaya akan datang kita boleh buat program lagi.
So, seterusnya adalah pada masa akan datang saya ingin mencadangkan kepada pensyarah apa, nak cadang apa. Cadang live, tunjuk live di Shopee ke apa ke, tak ada masalah. Awak tulis je apa yang awak rasa. Dan pada keseluruhan saya berpandangan program ni adalah program yang bagus untuk pendedahan belajar tentang sesi live. Okey. Boleh? Boleh isi sekarang? Boleh ke? Saya minta pelajar untuk isi Boleh, sekarang. Okey, isi sekarang. Okey, cuba isi sekarang. Saya akan tengok siapa yang dah isi. Okey, saya akan tengok siapa pelajar yang dah isi. Saya tak ada nama, cuma saya akan tengok bergantung pada borang yang disubmit lah. So, saya minta pelajar untuk hantarlah. Setakat ni baru seorang pelajar yang hantar. So, kita menunggu untuk 26 orang pelajar. Okey, tolong hantar dulu, saya bagi masa untuk awak selesaikan sekarang. Okey, terima kasih Taufik dan okey, ada siapa lagi yang belum? Saya kena tunggu. Wah, cepat respon. Dah 10 orang respon. Okey, seterusnya terus. Saya nak kena clear dulu borang ni. Okey, borang kehadiran dah selesai, 28 orang dah isi. Okey. Borang refleksi setakat ni dah 13 orang. Okey. Pantas hari ni buat kerja, 14 orang dah. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya 15 orang. Okey, cepat naik. Kita boleh habis. Orang kata kita habis awal lah untuk hari ni. Sebab minggu lepas kita dah orang kata overrun. Okey, 16 pelajar dah hantar. Okey, 17 pelajar setakat ni. Okey, 18. So ada 10 orang lagi. Okey, seterusnya saya masih tunggu refleksi daripada pelajar. Puan, Yep.
Aktiviti yang saya ikuti ni apa? PPI apa? PPI Life Selling Strategy. Ada dekat saya punya cover tu. Okey, 19 orang pelajar dah hantar. Okey, 20 dah hantar lagi. Kita tunggu lagi 8 orang. 7 orang lah yang ada ni, 7 orang. Okey. Okey, saya tunggu lagi 6 orang. Puan Marina tak join hari ni, tahu kan Puan Marina semalam dia accident. Tu yang dia tak ada hari ni. Okey, saya tunggu lagi 6 orang pelajar untuk hantar refleksi. Enam orang lagi.
Okey, 3 orang pelajar lagi. Lepas tu kita nak ambil gambar. Okey. Tadi lupa nak ambil gambar dengan kita punya penceramah. Sebab dia pun kejar masa. Okey, ada 3 pelajar lagi. Okey, boleh tak saya nak minta pelajar buka buka video dan kita ambil gambar dulu untuk sesi hari ini. Okey. Sementara tu sambil tunggu ada pelajar yang tengah submit refleksi. Buka video masing-masing. Bagi nampak muka sikit. Siapa nak sikat rambut, betul rambut pun sempat lagi. Buka dulu, buka video. Refleksi ada lagi 3 orang pelajar. Buka dulu video. Ramai lagi yang tak buka video ni. Irfan, Taufik, Iman, Amir, Aaron, Syarul, Raihan. Puan, saya buka tak naik. Buka tapi macam gelap je. Oh, tergalih. Buka tapi gelap je tu. Tak boleh. Jinesh. Okay, jom buka Irfan, buka. Kita nak ambil gambar. Okay, dah ready. Dah ready ke yang lain? Buka dulu sebab nak ambil gambar ni. Bukti kehadiran, nak semak. Okey, buat best lah, buat best. Buka, buat best. Alif pun bagus, dua-dua tangan ada. Okey. Right. So saya kira 1, 2, 3. Okey, 1, 2. Taufik tu baru nak buka. 1, 2, 3. Okey, Jinesh pun baru buka pula. Okey, 1, 2. Iman pun baru buka. Buka dulu, siapa lagi nak buka? Okey, 1. Buka dulu, saya nak ambil gambar ni. Tengah masing-masing baru nak buka. Okey. Okey. Okay, 1, 2. Buat best Buat 1, 2. 1, 2, 3. Okey. Alright, jap. Saya screenshot. Jap. Okey. So, saya rasa untuk hari ni kita dah selesai. Dan insyaAllah tugasan lah. Tugasan ni macam saya cakap tadi. Tugasan ni saya dan Puan Marinah akan bagi dekat grup masing-masing. Soalan tugasannya adalah berkaitan dengan tadi. Awak kena terangkan
proses untuk buat live. So macam mana nak terang balik, nanti boleh tengok rakaman dan boleh tengoklah poin-poin apa yang penceramah kita dah maklumkan, berapa minit yang disarankan, sebelum live nak kena buat apa, semasa live kena buat apa nak kena bagi tahu apa kat situ, dan selepas live macam mana nak buat postmortem. So untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pelajar yang hadir. Okay, yang tak hadir mungkin ada program lain ataupun saya tak pasti, saya kena semak dululah kehadiran pelajar. Dan insyaAllah sebenarnya untuk sesi live ni nanti ada dalam tugasan assessment pun ada. Tapi yang untuk tugasan PPI ni nanti saya akan beri dalam grup, dah hantar dekat SIDOS lah. Okay, terima kasih banyak kepada semua pelajar. Saya harap pelajar dapat belajar sesuatu walaupun masanya tak lama. So walaupun tak lama, insyaAllah kita dapat orang kata gunakan untuk kita punya kalau awak ada berminat untuk jadi usahawan muda, insyaAllah banyak yang akan dipraktik pada masa akan datang. Okay, so terima kasih. All the best pada semua. Jumpa lagi di next session sekiranya kita ada buat PPI lagi. Okay, so kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Alright, terima kasih semua. Jangan lupa selesaikan tugasan. Okay, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Puan. Assalamualaikum. Okay, sama. Bye. Assalamualaikum. Salam. Salam Puan. Alright, terima kasih.